الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam wa hiya qismani wa hiya adalah amrun i'tibar. Qismani itu bagi pada dua. Satu dipanggil i'tibarun ikhtira'iyyun, satu lagi i'tibarun intiza'iyun. Amrun i'tibari ikhtira'i. Apa dia katakan amrun i'tibari ikhtira'i wa huwa alladhi la asla lahu, benda yang tidak ada asal, ya, la asla lahu fil wujud, mana tak ada wujud, ya. Contohnya kafardika, seorang seperti mana engkau takdirkan, engkau fardu takdirkan. Al-Karim bakhilan, ya karim tapi bakhil, wujud, ya. Orang mulia tapi bakhil. Kalau bakhil tak mulia dan itu maknanya. Karim maknanya orang yang mulia, yang dermawan, tiba-tiba bakhil, itu tak masuk, tak terima, ya. Atau kita kata wal jahil aliman. Wan jahil ni alim sungguh. Dia jahil alim macam mana? Dia akal tak masuk, akal tak terima. Itu dipanggil amrun i'tibari, iaitu ikhtira'i. Ya, ikhtira' mana reka-reka, benda tak ada. Alim, ya, jahil tapi alim. Orang alim tu jahil sungguh. Macam mana pula alim jahil? Tembung, tak boleh tembung. Dah kata alim, tak ada lah jahil. Jahil tak ada alim. Itu amrun i'tibari, mana ikhtira', reka-reka, tak mawujud. Satu lagi wa'tibarun intiza'i. Amrun i'tibari, bangsa i'tibar tapi intiza', ya. Apa dia tu? Contoh wa huwallazi la asla lahu fil kharij, benda yang tidak ada asal pada pandangan luar ni, ya. Benda yang tidak ada maknanya asal pada kharijul ayan. Misal kasubutul qiyam Zaid, sabit qiyam bagi Zaid, ya. Fa innahu muntaza'un, ya, diintizakkan min kaulika Zaidun qa'im wa tisabu Zaidin bil qiyam sabitun fil kharij. Tak terjemah dia. Amrun i'tibari bagi dua. Pertama amrun i'tibari ikhtira'i. Ikhtira' itu kita reka, tak ada. Itu perkara yang tiada wujud langsung di luar akal ni, ya, hanya dikira-kira sungguh pada akal saja. Pada kharijul a'yan tak ada, ya, tak ada wujud fi kharij. Kharij mana kharijul a'yan. Kepada akal ni maknanya apa? Dia tak sabit juga, tapi benda ni tak sabit pada apa? Tak sabit langsung. Misal seperti ada membayangkan bahawa orang yang dermawan itu bakhil, ya. Kalau dia dermawan tak lagi bakhil. Macam mana pula kata dia dermawan kalau dia bakhil? Tak wujud. Dan orang jahil itu seorang alim, ya. Seorang jahil itu masya-Allah alim dia. Dia kata jahil macam mana boleh alim? Dia tak boleh sembung dia. Habis itu dipanggil reka-reka, ikhtira'. Dan kedua dipanggil amrun, mana perkara yang ikhtibari intiza'i. Maksud iktibar tapi intiza', dia tertanggal. Itu perkara yang diambil faham, iktibar, kemudian daripada
daripada diri yang wujud di luar akal. Itu panggil intiza'. Intiza'ul fil aqli. Contoh seperti sungguhnya kelakuan berdiri bagi Zaid, yang diambil faham daripada kata Zaid sedang berdiri, Zaid qa'im. Bila mana Zaid qa'im, maknanya apa? Subut qiyam Zaid lah. Yang sedang berdiri adalah perkara itu sungguh terjadi di luar fikiran. Maknanya sabit qiyam tu bagi Zaid, berdiri tu bagi Zaid. Habis. Itu makna dua perkara. Amrun i'tibari dipecah dua. Amrun i'tibari ikhtira'i, amrun i'tibari intiza'i. Habis. Kemudian akidah yang ke-41, perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul hadisah, al-hadiyatu wal arba'un al-jaizu fi haqqi ta'ala. Mula akidah, pegangan tambatan iman kita yang ke-41, al-hadiyatu wal arba'un, 41 al-jaiz, yang harus fi haqqi ta'ala, yang harus pada hak Allah SWT. Kalau itu fayajibu ala kulli mukallafin, ini wajib ala mukallafin, wajib syar'i, dengan mana ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, dia beri pahala yang besar apabila kita selesaikan dia, dan berdosa dia azab kalau kita tinggal. Ya, apa dia yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, mana orang ni taklifkan oleh syarak memikul benda, iaitulah an ya'taqidah, bahawa dia berpegang dan beriktikad annallaha ta'ala yajuzu fi haqqihi an yakhluqa, bahawa harus pada haki ta'ala an yakhluqal khair wasyarr, bahawa ta'ala menjadi ia ta'ala al khaira, akan kebaikan, wasyarra, dan kejahatan. Maknanya harus Tuhan nak buat baik, nak bagi seorang tu apa, jadi baik, beriman ataupun kufur, itu harus bagi dia. Teman dalam bahawa tidak ada satu pun orang boleh paksa dia. Kalau ada paksaan wajib, itu bukan Tuhan. Tuhan dia tak menerima kewajipan dipaksa, taklif tak. Dia yang memaksa ataupun menetapkan hukum. Kalau itu payajuzu annallaha, bahawa harus annallaha ta'ala yakhluqul islama bi Zaid wal kufra bil amr wal ilm fi ahadihima wal jahla bil akhar. Mana harus bagi Allah, harus yang dia harus bagi Tuhan pula, mana harus akli, dengan mana ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu, barang yang harus pada akal terima, ya, wujuduhu wa adamuhu, ya, wujuduhu ay subutuhu, adamu ay intifa'u. Jadi maknanya semua tu boleh, akal kita terima, tak ada masalah. Kalau akal tak terima je, itu dipanggil mustahil. Ya, akal terima apa? Akal terima kata ada, tu wajib. Kalau akal terima kata tak ada, ya, mesti tak ada benda tu benda mustahil. Yang ni harus ma yasiu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Maka fayazulu anna Allah Ta'ala yakhluq, maka harus bahawasanya Allah Ta'ala yakhluqul islamah, menjadi ia Allah Ta'ala al-islam, akan Islam, fi Zaid, pada Zaid, wal kufrah, ya, fil amru, maknanya nak jadikan Islam Zaid boleh, ada kufur mana boleh, wal ilma fi ihadimah, dan dia diberikan ilmu pada salah seorang pada dia, wal jahl fil akhar, boleh, tak ada masalah, dan jahil pada seorang. Artinya akidah yang ke-41, iaitulah perkara yang harus pada Allah Subhanahu Wa Taala. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, ya. Maka wajib atas setiap mukallaf, mana wajib pada syarak, mengetahui dan beriktikad, berpegang bahawa Allah Ta'ala harus untuk membuat kebaikan dan keburukan. Bermakna tidak satu kewajipan bagi dia dan tidak satu mustahil bagi dia, ya, itu maksudnya. Walhasil segala kewajiban daripada kita bukan hak kita. Jadikan kita dapat Islam, boleh beramal, boleh bertakwa, semua kurnia dia. Ya, kita tak ada satu sen pun nak berusaha begitu.
Bagi kita dapat semua dia panggil apa? Saham kosong. Ya, Tuhan bagi kita syurga, dia bagi semua tu saham kosong. Bila kita bayar deposit tak ada apa. Itu semua fadli, kurniaan dia. Sebab tu tak selayaknya manusia nak merasa besar diri dia hebat, tak ada siapa punya. Dan kita tidak memiliki, bahkan kita dimiliki. Itu nikmat besar dipilih jadi tu nikmatul ijad. Kemudian dibagi pula nikmatul imdad, kan, ijad jadi, kemudian dibagi madat senapas. Kemudian sebagai contoh, Allah Ta'ala harus untuk menjadikan Zaid sebagai seorang yang Islam dan menjadikan Amru tu mana Amar. Kalau ada wa tu Umar saja. Amar wa tu wa farikah. Membezakan antara Amar wal Umar. Dan menjadikan akan Amar sebagai seorang kufur wala ayazabillah. Mana harus. Demikian juga Allah SWT harus untuk memberikan sifat ilmu pada salah seorang daripada keduanya, dan juga memberikan sifat kejahilan pada seorang lagi. Makna apa? Semua tu hak dia lah tu. Sebab kita ada ilmu kan, pandai kita tak ada benda pun. Kita ni semua pinjaman ni dia bagi, dan kalau dia tarik pun tak ada apa. Semua hak dia berlaku. Kemudian wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan. Wa mimma, dan setengah daripada barang yajibu i'tiqadu, wajib oleh i'tikadnya, ma barang tu aidan juga apa dia, ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, annal umurah, bahawasanya segala perkara, khairaha wa syarraha biqada'in wa qadarin. Semua maknanya merupakan bahawa i'tikad semua perkara, khairaha wa syarraha, baik dia atau buruk, biqada'in wa qadarin, dengan qada' dan qadar. Qada' dan qadar diikhtilaf ulama. Setengah ulama kata qada' ala takhsisul iradah bil azal, wal qadar ila tanjizi hadis bagi kudrah. Ya. Satu lagi muqabil lawan dia. Ya, qada' adalah takhsis iradat. Qada' ni ialah takhsis iradat, mana penentuan iradat pada azali lagi. Qadar adalah taksirul kudrah, mana kesan pelaksanaan kudrat. Dia panggil ta'aluk tanjizi hadis bagi kudrah. Satu pendapat ulama sebaliknya, iaitulah qada' adalah merupakan tanjizi hadis, lulus benda yang baru ni bagi kudrat. Qadar ada taksisul iradah. Ya, taksis tu menentukan bila, azal pada azali. Walhasil dua-dua benda tak lepas daripada apa? Kudrat dan iradah. Al-qudrat wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua mungkin. Tak ada satu makhluk mungkin, mana makhluk ni yang lepas daripada taksisul iradah wa taksirul kudrah. Tak ada. Jadi semua dipanggil mazhar, cermin untuk memandang kudrah dan iradah ni. Cermin untuk memandang al-mu'assir. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Jadi usuluddin tauhid am membina akidah. Ya, kita membina pegangan supaya terkeluar kita daripada gulungan musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan, yang tidak beriman. Ya, yang meletakkan, mensyirikkan bahawasanya kebadikan tu, jahatan tu daripada makhluk. Dia tak kenal Tuhan, dia nampak diri dia yang memberi kesan. Ya, ada pun tauhid khas yang dijalani oleh arifin, mana kita naik bukan sekadar pegang, pergi rasa benda tu. Ya, jangan pegang, dia tak makan, dia pegang. Dia beli buah durian, dia pegang, tak makan, tak, saya nak pegang, kacau je. Dia makanlah baru dapat rasa dia. Ya, merasakan kudrah Allah Ta'ala, merasakan iradah dia. Ya, itu panggil azwaq, dia panggil syuur qalbi gitu. Sehingga kita bergerak, berjalan, semua terasa daripada dia. Betul dia panggil merasai. Bila rasa terbuka di hijab, merasakan kudrat dan iradatullah, mana padamkan iradat kamu dalam memandang iradatullah, padamkan kudrat kamu dalam memandang kudratillah. Di situ ada sir rahsia dia, rahsia kelazatan, kenikmatan sebenar duduk situ.
baru kamu terhapus. Ya, bila terhapus saja, lenyap, baru dibenarkan berjalan. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. As-sayru fillah, berjalan ke Tuhan, la yakunu, tak ada ia illa ba'dal fana, melainkan selepas daripada ya melenyapkan awsafil khalaiq, segala sifat makhluk. Kudrat kita matikan, iradat kita mati. Bila kata mutu qabla an tamut, matikan diri kamu sebelum mati. Jadi kalau kita tak matikan, nampak kudrat kita, jadi pandangan kita syirik. Dia panggil syirik bin nazar, bukan syirik bin akidah. Syirik pada akidah, kita tanya dia boleh jawab, dia kata semua Tuhan. Tapi dalam nazar, pandangan kalbi dia, rasa syuur dia, dia rasa dia lagi. Bila rasa dia lagi, tak lepas. Sebab kata iza kharajta anka bau faqad wasalta ila Allah. Engkau keluar daripada diri engkau pun kau sampai. Ya, keluar daripada diri kita, itu makna la haula wala quwata illa billah. Itulah dia, keluarkan diri kita. Mungkin nak keluar dengan apa? Kena tembak anda. Tembak dengan zikir, pancaran nur zikir itu akan menutup akan segala kelam-kelam ghaflah dan kelalaian. Kelam hilang. Boleh nampak, kenal siapa dia, siapa Tuhan. Ya, bila kenal betul siapa dia, siapa Tuhan, akan dia kenal siapa diri dia. Siapa diri dia, tak ada. Ya. Dalam risalah Wujudiyah bagi Ibnu Arabi, dia kata apa? Apa maksud hakikat diri kamu? Tak ada. Itulah hakikat. Ini dia hakikat diri, dia rasa dia ada lagi. Itu bukan. Itu ilmu kedai kopi. Kau kenal diri kau, diri ni macam-macam diri. Lala tak berdiri tu. Ya, diri sebenarnya tak ada. Tak ada kita. Tak ada mana pada hakikat. Ya, pada hakikat pandangan dia. Bila mana rasa tak ada, bila terbuka dengan dia. Bila terbuka dengan dia, dia hilang. Terbuka dengan dia, hilang yang lain. Selagi ada rasa, belum lagi, belum terbuka. Ya, sebab tu dia kata as-sayfilah lakin ba'dal fana. Fana tu boleh pergi. Ya, tu baru buka pintu tu. Mana Tuhan tak suka. Kama la yuhibbul al-amalul mushtarak la yuhibbul qalbul mushtarak. Bagaimana Ta'ala tak mau amal zahir kita disekutukan, hati tak mau. Mana hati kita jangan pandang benda lain, jangan rasa benda lain, rasa dia je. Ya, betul dengan dia boleh buka. Ya, kalau bercampur dengan benda lain boleh tak buka. Dia tak suka qalbul mushtarak, hati yang disekutukan dengan lain. Sebab tu kita kena tengok tiap-tiap saat kalbi kita paling kurang dia kena apa? Allah kan. Dalam Naqsyaband dia panggil wukuf adadi, wukuf zamani. Tu dua kena dia. Wukuf zaman ni kena tengok. Paling kurang 1 jam kata Imam Tarekat kita Al-Arif Billah Qutbul Kabir As-Sayyid Muhammad Bahauddin Syah radhiyallahu anhu. Kurang-kurang 1 jam paling kurang. Tengok kalbi, roh, sil kita dia bergerak tak? Dia terbuka ke dia tutup? Dia menghadap ke dia membelakangkan? Dia khayal tak kalbi setiap dia ada berzikir nampak jalan. Ya, sampai biasa kita tengok dia dengar dia zikir kan. Kalau bisa saat dia dengar dia zikir. Zikir berjalan semua dia nampak kan. Tambah peringkat dia kenal akan diri dia sana. Itu buat wukuf adadi. Ya. Dan buat wukuf zamani. Mana wukuf, mana berhenti. Wukuful qalbi, hentikan hati kita daripada makhluk. Wukuf menghadap dia. Tu panggil wukuf. Kalau hati tak wukuf menghadap Tuhan, tu kan wukuf, tu terlokop dia panggil. Dia wukuf satu, terlokop satu. Hati kau tak menghadap Tuhan, terlokop dia panggil. Dia kena wukuf. Waqafa yaqifu wukufan. Mana wukuful qalbi ma'allah, boleh terbuka. Sebab tak boleh mungkin kalau Ahmadiyah punya style sama juga. Fi kulli lamhatin wa nafasin, sama je. Istilah dia lain, dia nak tiap-tiap napas dengan dia. Tiap-tiap lamha kelipan mata dengan dia. Oh, dibuka. Ini kita mengayau tempat lain nak suruh dibuka. Macam mana nak buka ni? Betul-betul rapat tu dibuka. Kemudian khilaf ulama pada masalah makna qadar, qada dan qadar. Ada waqtu lifah. Diiktilafkan fi makna al-qada wal qadar. Faqilah al-qada'u iradatullah ta'ala. Ada sini ada bahasa. Iradah qada apa qada? Ya, iradatullah, iradat kehendak Allah Taala, wa ta'alluqaha, dan ta'alluq iradat ni al-azali. Maknanya dia dikehendaki dengan qada ila apa? Taksis iradat ni. Ta'alluq dia pada azali dah ada.
Ta'aluk azali apa ta'aluk iradat? Taksis nak menentu. Ya, itu satu pendapat. Wal qadar pula ijad. Ini mana ta'aluk taksir, taksirul qudrah. Ta'aluk qudrah apa? Taksir. Maka dia panggil jadi apa dia panggil? Tanjizi hadis. Tanjizi hadis, ya, bagaimana kudrat tadi itu dia panggil apa? Qadar. Mana ijadullah al-asya', menjadi oleh Allah Ta'ala, ya, dapat masdar pada fa'il. Ijadullah Ta'ala al-asya', menjadi oleh Ta'ala akan segala sesuatu, segala makhluk, ala wifqil iradah, di atas muafakat iradah. Itu maknanya apa tu? Qadar. Ya, qadar maknanya pelaksanaan. Kalau kita panggil qadar, qada mana pelaksanaan boleh juga. Satu pendapat lagi bawaan. Ya, wala silhamu jelah. Kalau itu fa iradatullah taala al-muta'alliqatu, maka iradat Allah Taala yang bertakluk, ya, iradat ta'aluk apa? Taksis, dia tentu dulu. Azalan, pada azal. Apa dia? Taswir dia bi annaka, dengan bahawa engkau tasiru aliman, bahawa engkau tasiru, jadilah engkau tu aliman. Mana dia azali lagi tu anda cap dari dah taksis iradat dia, bahawasanya seorang si fulan ni akan jadi orang alim, au sultanan, atau jadi raja, jadi sultan, ya. Maka dia panggil tasiru aliman au sultanan tu qada'un, ya, dia panggil qada. Wa ijadul ilmi, dan menjadikan ilmu fika, bila tu ba'da wujudika, kamu dah lahir, taksis dah ada, dah siap, kemudian kita lahir, dia pun jadikan kita tu akan alim, au sultan, au sultanah, au sultanah ala wifqi iradat, itu qadarun, itu qadar, ya. Jadi makna itulah maksud ni. Artinya para ulama ada berbeza pendapat, ikhtilaf tentang qada dan qadar. Sebagian ulama mengatakan qada ialah sifat iradat Allah Ta'ala berserta dengan ta'aluk dia, yang mana iradat dan taksis itu dipanggil qada. Serta perkara sejak azali lagi dah siap, ya, masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa dia kena Tuhan tu je laku, apa dia tak nak takkan berlaku. Jadi terjemah tu diterjemahkan masyiah dia. Kemudian qadar pula ialah pelaksanaan, ya, terhadap segala sesuatu mengikut kehendak mana taksis iradat. Jadi dia panggil apa? Tanjiziha hadis. Walhasil kita terikat, ya, sebab kita semua makhluk dipanggil mazhar, cermin, mahaluz zuhur, ya, semua makhluk dipanggil nur, semua makhluk dipanggil nurullah, ya, bukan Allah, nurullah. Nur apa? Cahaya. Cahaya makna dalil menunjuk, ya, ada cahaya tunjuk, tak cahaya gelap, itu maksudnya. Dan ilmu pengetahuan atau kekuasaan yang diberikan kepada anda selepas anda wujud, masa sekarang ni disebut dia qada, ya, disebut qada. Mana qada? Iaitu pelaksanaan diberi. Wakilah, ada wakilah kata setengah ulama, al-qada pula ilmullah azali al-muta'al wa ta'alluqahu bil ma'lum. Ada setengah kata pula qada ialah apa? Ilmu Tuhan pada azal lagi dah, ya. Wa ta'alluqahu, dan ta'alluqnya ilmu bil ma'lum, dengan segala benda yang diketahui. Pun ada pendapat itu. Wal qadar pula ialah ijadullahu al-asya', Tuhan menjadikan akan segala perkara ni ala wifqil ilm, di atas muafakat ilmu. Kalau gitu fa ilmullah al-muta'alliqu azalan, ya, bi anna syakhs, ya, yasiru aliman ba'da wujudih, seorang tu jadi alim selepas mawujud dia besok, itu panggil qada'un. Wa ijadul ilm ba'da wujudih qadarun. Tu saya tak nak sikit-sikit je lah, walhasil tak pergi mana, semua dia punya. Pun ada juga pendapat lain yang menyatakan qada' ialah pengetahuan ilmu Tuhan berserta dengan ta'aluknya, mana meluluskan ketentuan itu, ya, sedikali dah ada dah sejak azali. Qadar pula ialah pelaksanaan yang dilaksanakan, ya, terhadap satu perkara mengikut akan ilmu dia, ya. Habis sebagai mana contoh, iaitulah ilmu Allah Ta'ala, mana ada dalam ilmu, mana inkishaf Allah Ta'ala dah ada tu.
yang bertakluk sejak azali. Bila takluk dia panggil apa? Ilmu inkishaf, mana nyata pada azali lagi lah. Ya, bahawasanya ilmu pengetahuan, adapun mengetahui atau takluk dia, ya, maka takluk tu dipanggil apa? Inkishaf, terselah, makna nyata pada azali, dengan bahawa seorang itu akan menjadi seorang alim setelah dia diciptakan nanti, adalah disebut itu sebagai qada. Satu pendapat mengatakan mana tak inkishaful ilmi, mana ilmu punya pengetahuan dulu panggil qada. Dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepadanya setelah dia wujud, ya, sekarang disebut sebagai qadar, ya. Dia katakan kita nampak qadar penentuan, ya, qadar itu qada laksanaan, ya. Ada mana-mana khilaf ulama. Walhasil semua terbagi khilaf sutahi, ya, mana-mana pun tak apa itu, semua tak lepas pada dia. Dan satu lagi, ala kulli minal qaulain ay wa in jaraina ala kull, jika kau berjalan atas tiap-tiap daripada dua kaul ni, kalau itu fal qada'u qadimun, qada itu ialah qadim, sedia kala, ya. Mana taksis dia sedia kala, li'annahu sifatun min sifati ta'ala, dia sengaja daripada sifat Allah Ta'ala, ya, sifatul fi'li dia, immal iradah awil alam, sama ada iradat itu sendiri yang dikatakan sebagai qada, ya, ataupun dari ilmu. Kemudian wal qadar pula, adapun qadar di sini panggil hadis baru. Sebab apa? Ya, anahu ijad, ya, ada kejadian, mana dia menjadikan tu baru takluk dia. Kalau itu wal ijad min ta'alluqatil qudrah, ijad tu adalah mengada tu, itu ta'alluq qudrah. Wa ta'alluqatul qudrah hadisah, adapun ta'alluq qudrat itu maknanya baru. Sebab kata baru, dia baru datang, ya. Kalau macam ilmu tadi, taksis dah ada sedia kala dia. Adapun melaksana tu atau baru datang, mana nak mewujudkan tu perkara tu, ya. Macam ulama bahas tentang. Maka berdasarkan kedua-dua pendapat ni, qada adalah qadim, sekerana apa? Ia merupakan salah satu sifat, ya, sifat Allah Ta'ala, mana takluk sifat itu, sama ada sifat iradah ataupun sifat ilmu. Dan qadar pula adalah baru, kerana ia merupakan pelaksanaan, ya, yang termasuk dalam ta'aluk sifat kudrah. Sifat kudrah tu qadimah, adapun ta'aluk tu sifatul fi'li itu baru. Dan seperti ta'aluk sifat kudrah adalah baru, ya, itulah al-ijad wal i'dam, ya, dan sebagainya lah. Itu dia antara apa? Perhubung dua perkara antara qada dan qadar. Kemudian menciptakan makhluk adalah harus bagi Allah Ta'ala, tidak wajib dan tidak mustahil. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Ada ni. Wah, ada. Jemput bawah makan. Allah karim.